Kedua, kejadian blackout di Dun Inanam semakin berleluasa. Jikalau dulunya kejadian blackout disanakan menjadi buah mulut seluruh Sabah, sekarang kawasan industri-industri di Kelombong dan Inanam menjadi mangsa blackout yang semakin parah dan kritikal. Kejadian ini langsung menghampahkan syarikat industri yang sudah kian lama bertapak di kawasan perindustrian ini sejak 80-an, tahun 80-an. Bekalan elektrik adalah kritikal untuk production atau pengeluaran bahan mentah secara siap. Dan jikalau elektrik dihentikan, mereka akan menelan kerugian berjuta-juta ringgit. Mereka adalah pembayar cukai, bermacam-macam cukai. Cukai perolehan, cukai pintu, income tax, personal tax dan corporate tax dan sebagainya. Dan syarikat ini juga memberi peluang kepada beribu-ribuan rakyat Sabah. Saya memintalah kerajaan untuk menubuhkan satu task force. Ya, walaupun bukan di bawah jagaan kerajaan negeri, saya tahu KKIP, SOGIP, dan juga di POIC adalah di bawah jagaan sepenuhnya kerajaan negeri, tapi saya memintalah kepada kerajaan negeri untuk menubuhkan task force untuk bagaimana untuk menyelesaikan isu-isu di kawasan perindustrian Kelombong. Sebab kawasan perindustrian Kelombong ini adalah kawasan perindustrian perintis. They are the pioneer industry area. Dan mereka harus diberi galakan. Saya sudah banyak berkali-kali bercakap membahas mengenai isu kesesakan jalan raya. Jadi saya tidak akan terus membahas ini. Saya baru terimalah jawapan daripada kementerian bahawa kerja-kerja pembinaan landasan ketiga jabatan di Jalan Mangga Kelombong dan di Jalan Tuaran Batu Enam akan bermula pada tahun 2015, awal tahun. Jadi saya berharaplah ini bukan hanya indah kabar dan rupa atau hanya belum betul sebiji sudah riuh sekampung, dan ini adalah jawapan saya mintalah. Sekarang sudah penghujung tahun 2014, awal tahun 2015 saya mintalah kontraktor akan terus membuat kerja. Soal keselamatan merupakan masalah utama di Dun Inanam, yang mana kelihatan pengedaran dan jualan rokok haram dan syabu berleluasa di tamu-tamu di Pekan Inanam, Menggatal dan Telipuk. Walaupun Ketua Menteri telah memberi jaminan ops pacak diteruskan, namun pengedar haram ini masih berurus niaga di depan tapak tamu Inanam. Saya bersetuju dengan Adu Tampurli. We must go to the root cause. Keadaan ini amat merunsingkan sehingga Kementerian Pelancongan tidak berani meletakkan tamu-tamu tradisi di Inanam sebagai tempat pelancongan atas sebab keselamatan. Bilangan penjajah luar bandar bilangan penjajah luar jauh melebihi daripada penjajah tradisi, yang mana penjajah tradisi terpaksa mengharungi perjalanan yang jauh daripada pedalaman untuk menjual. Tetapi malangnya apabila sampai ke tapak tamu, mereka dipinggirkan dan disisihkan oleh penjualan rokok-rokok haram ini. Dan ini juga menyebabkan kesesakan jalan raya. Sekali lagi, saya menyuruh kepada kerajaan negeri untuk menaikkan taraf tamu di Pekan Inanam seperti di Pekan Dongongon, Pinampang, Pekan Tampurli, dengan berdiri megahnya dengan bangunan yang berbumbung, sheltered roof and concrete floor. Saya telah membuat kajian pasaran atau market survey untuk mendirikan concrete floor dan juga sheltered roof. Hanya menelan belanja 2 juta. Jika swasta 2 juta, mungkin kerajaan 4 juta lah. Jikalau kerajaan negeri tidak berupaya, kerajaan negeri harus menawarkan projek ini dengan pihak swasta ataupun dikenali sebagai PPP, Public Private Partnership. Dan dengan ini ia akan menjanahkan lebih banyak peluang pekerjaan dan juga akan membawa pelancongan ke Inanam. Poin seterusnya, saya memandang dengan serius kes-kes kecurian dan rompakan yang berlaku di Dun Inanam
nampaknya kes rompakan ini berlaku juga di jiran saya, yaitu di Penampang dan juga di Tuaran. Kecurian ini berleluasa di sekitar juga Bandaraya Kota Kinabalu. Pihak DUN Inanam berterima kasih kepada PDRM dengan kes-kes yang sudah berjaya diselesaikan, tetapi keluhan saya ialah terdapat di laporan Suruhanjaya Diraja, iaitu mengenai parti, yang mana laporan ini sekian ini sudah 6 bulan belum lagi dibentangkan di Parlimen ataupun di Dewan Undangan Negeri Sabah. Saya meminta agar RCI mengenai parti ini harus dibentangkan di Dewan yang mulia ini, bukan saja di Parlimen, sebab ianya terlibat secara langsung dengan negeri Sabah. Saya amat kecewa dengan bajet Persekutuan 2015 yang mana tidak adanya kenaikan taraf klinik-klinik di kawasan saya. Saya berharap penolong menteri yang juga menteri yang menyelaraslah, bukan bertanggungjawablah dengan kesihatan, sebab DUN Inanam mempunyai 3 klinik kesihatan yang utama, iaitu klinik kesihatan Inanam, klinik kesihatan Menggatal dan Telepuk, yang mempunyai perkhidmatan ibu dan kanak-kanak, yang mana ramai penduduk luar bandar terpaksa mengharungi jalan raya yang berlubang-lubang turun ke klinik kesihatan dan beratur dan menunggu sebanyak 6-7 jam. Bayangkan seorang ibu yang mengandung selama 7 bulan terpaksa mengharungi perjalanan daripada bukit ke Pekan dan menunggu 7 jam untuk perkhidmatan. Inanam, sila buat penutupan. Ya. Dan juga kita terpaksa mengharungi ramai perawat pesakit-sakit yang merawat pelbagai penyakit underdeveloped country seperti penyakit leprosi, tuberculosis dan kusta. Dan penyakit ini sudah dimaklumkan sebagai penyakit pendatang dengan izin atau tanpa izin. Dan wabak ini telah menjangkiti masyarakat tempatan kita. Jadi saya meminta agar Kerajaan Negeri Sabah mengambil peranan yang proaktif dengan menangani isu-isu kritikal ini dan juga menaik taraflah. Jikalau bolehlah menubuhkan sebuah hospital di Inanam, ya, sebagai satellite hospital. Sebab hospital yang terdekat adalah di Likas atau Tuan di Speaker, Tuaran. penjelasan. Apa yang maksud? Ada permintaan Inanam? Nak beri? Penjelasan, clarification. Apa maksud yang berhormat dari Inanam dengan izin atau tanpa izin? Apakah kalau tanpa izin Tuan Speaker pun dia bercakap? Dengan izin dan datang tanpa izin, sebab mengikut undang-undang WHO, World Health Organization, pihak berkuasa tidak boleh menolak sama ada mereka ni dengan izin, pendatang dengan izin atau pendatang tanpa izin untuk merawati mereka. Okey, terima kasih. Tuan Speaker, saya akan berakhir sekejap lagi. Mohon maaf. Saya memintalah agar kerajaan negeri untuk terus berurus dengan Kerajaan Persekutuan untuk menaikkan taraf klinik kesihatan dan juga sebuah hospital di Inanam harus ditubuhkan. Sebelum saya berakhir, dalam ucapan perbahasan saya ada lagi 2 perkara kecil saya ingin mengutarakan, bukan kecil lah, besar juga. Di sini Adun Bingkur ada menyebut bahawa sijil anak lahir untuk pendatang asing. Bagi saya isu yang lebih kritikal ialah sijil anak lahir yang belum dikeluarkan untuk orang asal kita. Ramai disebabkan oleh logistik yang jauh di pedalaman. Mereka sama ada lambat mengeluarkan sijil anak lahir atau belum lagi. Akan tetapi selepas mendapat sijil anak lahir yang lambat, ada lambat, mereka tidak dapat memproses MyKad mereka. Dan kebanyakan ini adalah orang asal. Dan disebabkan ketidakadanya MyKad, mereka tidak diberi kebenaran untuk menduduki peperiksaan SPM dan juga STPM. Saya memandang berat terhadap isu ini.
kita memperkasakan memberi sijil anak lahir kepada pendatang asing. Tetapi isu MyKad, isu sijil anak lahir yang lambat untuk orang asal lagi belum lagi disettle. Saya tahu ramai yang datang ke pejabat saya untuk minta supaya untuk menduduki peperiksaan, tapi tak boleh sebab JPN tak nak isukan ya MyKad. Yang kedua, pencemaran sungai diakibatkan oleh aktiviti kuari atau aktiviti penternakan di kawasan Inanam. Saya memintalah menteri, sama ada menteri ke penolong menteri yang ada di sini untuk mempergiatkan enforcement. Ya, di Dun Inanam ni kegiatan kuari adalah paling aktif sekali. Saya difahamkan ada 30 syarikat, sama ada didaftarkan tidak daftar yang mempunyai kerja-kerja aktiviti kuari di Dun Inanam. Dari Inanam ke Kota Kinabalu, singgah di Kelombong minum kopi. Berjam-jam kita memandu. Bilakah jalan-jalan akan siap yang dijanji? Negeri Sabah aman sentosa dengan minyak, gas dan kelapa sawit. Rakyat jelata masih hidup susah. Bilakah cabotage policy dapat dihenti? Dengan ini saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2015 kepada semua yang hadir di Dewan Yang Mulia ini. Sekian saja, terima kasih.